Hai, Assalamualaikum semua. Apa khabar? Moga korang semua sihat. Okey, hari ni untuk area bunga. Tengok ni pokok-pokok ros semua dah togel. Saya ada buat hard pruning uh, dengan dead heating, buang tunas. Ada yang saya tak buang tunas, macam ni ada tunas baru saya tak buang. Saya cuma buang dahan besar. Okey, hard pruning sikit. Okey. Tapi kebanyakannya saya buat hard pruning lah, sebabnya sebelum ni dah 3 minggu saya tak bagi diorang baja. So diorang memang kehabisan baja 100%. So pokok tu dah tak lawa sangat lah. Tapi tak adalah kritikal. Okey. Macam ni Tropical Sunset. Hari tu masa mula ada sebatang ni je. Ada sebatang ni je hidup. Sejengkal je lebih kurang batang yang tinggal. So selepas saya buat R&R pertama tu, dah naik berapa? 4, 5, 6 dahan kecil. Lepas tu kiranya ni dia dah besar lah. Bagi saya dia dah, nak kata 100% stabil tu tak, tapi dia ada improve. Okay, ni ulat sibuk sangat makan. Tak tahulah ni ulat ni. Tapi selagi pokok tu boleh membesar kan, saya tak fikir sangat lah pasal ulat ni. Yang penting pokok tu tak ada penyakit yang kritikal macam kanser ke, macam skirl. Okay. Pokok saya sebelum ni 3 pokok mati disebabkan skirl. So saya tak alert benda tu, saya biarkan, saya tak ambil berat. So pokok tu pun sedih lah. Yelah, dapat tuan tak tanggungjawab kan. Jadi diorang pun mati. So saya menyesal jugalah membiarkan pokok tu mati. Ibarat macam kita bunuh dia lah juga kan. Kita tak ambil berat pasal dia. Lepas tu saya jagalah yang lain ni baik-baik. Okay, antara sebab kenapa saya buat hard pruning, sebab ada di antara pokok ros ni macam baka CCP, baka white prosperity, diorang ni kena skirl. Okay, jadi oleh sebab tu saya buat hard pruning. Saya buang dahan lain. Lepas tu dahan yang tinggal tu saya buang lah, kikis dia punya skirl tu. Sebab sebelum ni saya buat macam tu. Jadi pokok baik semula lah. Saya buang habis yang pertama. Lepas tu maintain dengan racun untuk skirl tu. Okay. Lepas tu lagi pula musim bunga diorang baru ni dah habis. Sampai putik tu dah tak ada dah kan. Kayaknya macam baja tu dah habis langsung lah. Lepas tu jadi saya kebanyakannya banyak yang hard pruning. Lepas tu pula saya berhajat nak tengok diorang ni naik serentak kan. Macam sebelum ni saya buat tak serentak. Ada yang saya selected lah mana yang kritikal, dia yang saya buat hard pruning. Lepas tu yang saya betul-betul fokus lah. Lepas tu kali ni saya buat semua pruning sepenuhnya. Maksudnya saya tak pilih-pilih dah kan. Lepas tu saya nak tengok diorang besar tu serentak. Saya rasa macam cantik je benda tu kan. Tapi yelah, nak kena maintain diorang punya baja, diorang punya racun, diorang punya tonik kan. Okey, ni saya nak tunjukkan dekat korang macam mana saya pruning pokok saya ni dalam keadaan yang macam ni. Ni ID Tropical Sunset. Yang sebelum ni sedih sangat. Kalau siapa tengok yang saya
Rose Journey sebelum ni. Sebelum ni dia, yang sebelum daripada video tu dia sangat sedih lah. Jadi dalam proses R&R pertama tu, ni lah hasil dia. Okay, nampak segar, ada daun. Tapi sekarang dia dah, prestasi dah turun semula sebab saya dah 3 minggu kot tak bagi baja. So dia dah berbunga, so baja dah habis teruk. So hari ni saya nak buat pruning dia. Nak bagi baja, nak sembuh racun, bagi tonik. Okay. So hari tu saya letak sungkup sebab tinggal balik kampung raya kan. Jadi nak bagi dia tahan air. Jadi saya tutup dengan rumput kering. Jadi ni sekarang ni pun dia tahan, dia basah kat bawah ni. Kan. Lepas tu tapi tujuan saya alih ni sebab nanti nak isi baja. Lepas tu dia kalau, sebab apa yang saya tengok, bila terlalu lama disungkup ada siput. So bagi saya siput tu tak bagus lah. Siput tu dia makan akar kan. Jadi saya nanti dah siap, saya tak letak lah dah daun kering ni. Sebabnya saya ada, jadi saya boleh siram hari-hari. So masalah air tu tak ada masalah lah kiranya kan. Saya boleh pantau lah. Lepas tu nak bagi siput tu hilang. Tapi kan yang bagusnya bila kita isi sungkup ni, cacing suka. Sebab saya ada jumpa, ada cacing lah. Ada jumpa cacing dekat tanah, dekat dalam pasu-pasu yang lain. So dia ada pro dan kontra lah juga isi sungkup ni. Okay, ni nak pruning dia. Baru nak gemuk balik. Daripada satu dahan. Lepas tu rawat dia, jaga dia elok-elok. Lepas tu barulah naik banyak dahan. Lepas tu ni dia dah habis bunga. So dia dah naik tunas baru. So nak buang lah dead hating. Dia punya bunga yang lama dah mati tu buang. So nak bagi nampak sikit dia punya bentuk dia, dahan dia yang dah membesar ni kan. Okay, ni pokok dia agak okey sikit. So banyak tunas baru. Okay, dah siap. Kita dah siap potong mana yang patut. So kita seal, tutup luka dia tu. Kesan kita potong tu. Okay, dah siap tutup luka dia. Bagi baja. Okay. Bagi saya guna ni sekarang baja ada rosa. Okay. Letak kat keliling. Lepas tu kambus balik. Lepas tu ni air tonik yang saya buat sendiri. Okay. Sebab dah lama tak sembuh racun serangga. Dan dia punya daun dia habis kena makan dengan ni belalang apa semua. So ni package dia sekali dengan racun serangga lah. Serangga, kulat apa semua. Okay. Dan macam ni lah cara saya. Okay, banyak lagi yang nak kena improve. Saya tak sempat nak tukar tanah dia. Sebab satunya tanah saya dah tak ada masa. Sebab saya bekerja dengan kebun dapur punya.
Uh, Lepas tu pula dengan saya, sebabnya semua pokok ros saya nak kena pruning. So saya tak boleh slow-slow, saya nak kena laju-laju. Jadi saya ambil yang penting je lah. Improve tanah dia dengan tonik, bagi baja, sembur racun. Sebenarnya cara untuk pruning ni dia bergantung pada pokok tu. Okey, kondisi pokok tu nak tengok macam mana, apa sakit yang dia ada, apa keadaan dahan dia, daun dia, akar dia. Tu yang saya buat tu cuma yang saya tunjukkan tu hanya yang simple je. Maksudnya saya buat deadheading. Lepas tu saya buang daun yang dah rosak. Lepas tu bagi baja. Simple je. Tapi ada yang betul-betul kritikal, macam yang ada skill tu, saya memang habis lah togel kan. Saya memang tu. Cumanya cara potong nak kena perhatikan betul-betul. Pastikan kita punya cutter tu tajam. Pastikan kita ada seal untuk rawat luka dia semula. Lepas tu kedudukan potongan tu pun nak kena tengok juga. Jangan, kalau ikutnya nak kena 45 darjah sebenarnya daripada cara potong dia. Dia tak terlalu tepat straight. Dia sengit sikit. Tapi nak sengit tu dalam keadaan dia yang bahagian tinggi tu atas, yang belah yang potongan yang agak rendah tu belah bawah, supaya kalau ada air hujan dia tak bertakung dan dia terus turun ke bawah. Jadi bila hujan tu air hujan tu kena kat dia tak bertakung, jadi dia tak adalah rosak kat situ. Masalahnya bahagian kalau katil ni, kalau dia bahaya bila hujan, bila kita siram air kan. Jadi kalau dia straight dia akan bertakung kalau kita potong terlalu lurus. Lepas tu tapi kena jaga juga jangan terlalu serong. Kalau terlalu serong nanti bahagian luka tu besar sangat. Jadi dia lambat nak baik. Lepas tu nak pruning tu biasanya dia ada spesifik cara lah kan. Maksudnya kena buat waktu pagi, kena siram pokok dulu, lepas tu baru boleh kita buat aktiviti pruning. Lepas tu kena pilih hari yang panas. Sebabnya kalau kita buat waktu pagi, jadi dia pokok tu dia dapat cahaya matahari yang panjang supaya dia dapat keringkan luka dia dan dapat baikkan luka dia. Lepas tu kita kena siram dia dulu supaya nanti kalau dah luka susah nak siram. Kan? Case lah, in case kita lupa nak siram, kita excited nak pruning kan. Nak pruning tu kena hati-hati lah. Maksudnya jangan terlalu perhatikan luka dia tak terlalu besar. Pastikan seal luka dia betul-betul. Lepas tu siram tu jangan siram macam biasa kan. Kena siram elok-elok, slow-slow je dekat dia punya pangkal betul-betul. Jangan sampai kena bahagian luka dekat belah atas tu lah. Yelah, kita kan kadang-kadang nak excited, nak kejar masa lah, apalah kan.
saya ada dapat soalan. Selain sebab saya guna Vaseline untuk rawat luka dia semula. Jadi ada yang komen tanya, selain Vaseline boleh guna apa? Sebenarnya ada banyak cara. Sebelum ni pun saya guna aloe vera. Pokok aloe vera tu betul. Saya letak kat dia, tapi nak kena selalulah kerap, sebabnya aloe vera ni kalau kena air habis. Lepas tu kita kena hari-hari kena check luka tu. Lepas tu setengah otak-otak ajar guna pewarna kuku. Cutex. Saya tak kenal benda tu. Mungkin benda tu dia yang jenis yang dia punya, kalau kita warnakan kuku tu kan, bila tengok orang buat warnakan kuku tu kan dia letak color dah. Lepas tu dia ada sapu satu cahaya yang jernih untuk sealkan warna tu supaya dia jadi, biar dia tak terganggu lah kiranya. Mungkin benda tu lah yang dia guna untuk seal luka rose tu kan, sebabnya dia elak pada air kena. Dia memang betul-betul kiranya memang selamat lah pokok tu. Lepas tu ada lagi satu produk memang khas untuk tutup luka pokok. Biasa kalau nursery ada benda ni. Cumanya saya tak cari benda tu sebab saya rasa Vaseline dah cukup. Vaseline pun kita nak kena tengok jugalah. Kadang-kadang walaupun ada sikit ada ruang untuk air tu masuk, dia akan merosakkan batang tu lah yang masih luka tu. Kalau dia bahaya bila dia belum sempat sembuh. Bila dia sempat sembuh kering, tak apa, tahan lagi. Kadang tak sempat kering, dia akan memburukkan dahan tu. Dah kita kena potong lagi kat bawah. Kontot lah kita punya tu kan. Nak kena hati-hati. Ada satu lagi soalan, perlu ke potong dahan-dahan ranting kecil? Okay, dari video yang dia komen sebelum tu, pokok yang saya tunjukkan dalam video tu, pokok tu saya baru je dapat, saya baru je beli. Jadi pokok tu masih, bagi saya tak perlu nak pruning dia punya dahan kecil. Jadi sekarang ni diorang dah besar. Lepas tu diorang perlukan baja, ruang yang banyak kan. Jadi ada setengahnya kita kena pruning dahan tu sampai habis, sebabnya supaya pokok tu dia ada ruang untuk dahan lain membesar. Dan dia punya akar tu, makanan yang akar tu serap cukup untuk diorang. Dia bergantung. Kalau pokok tu kecil, dahan 1, 2, 3 je, tak payahlah, tak payah potong sangat. Kalau pokok tu besar, menjala kan, lepas tu pokok tak pun jenis dahan, jenis macam cordes, kalau Charming Piano, diorang jenis pokok shrub tinggi, tall shrub kan. Jadi diorang tapi diorang jenis batang besar. Jenis batang besar. Jadi kadang sampai satu tahap kita kena pruning diorang lebih sikit. Kalau kadang dahan tu kita nak kena kreatifkan supaya dia tak terlalu rapat kan, jadi diorang ada ruang untuk membesar. Itu bergantung. Cuma pastikan tak ada penyakit, akar sihat, tu je.